untuk soalan 1 dah selesai. Bahagian A, 5 markah tadi. Tak mana hilang markah tadi, biasa pada graf kan. Okay, so biasanya graf keluar dalam soalan nombor 1. Kebiasaannya. Tapi dia boleh muncul dalam soalan nombor 3 atau nombor 4 macam tu juga. Okay, so seterusnya. Okay, lagi sekali kita nak check. Cari pemboleh ubah. Pelajar 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan. Okey, sekejap cikgu nak check. Ada yang perlu admit lagi? Okey, tak ada. Mana tadi? Okey. Rajah menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Jadi, elakkan awak ambil terus kesan cahaya tu sebagai bergerak balas. Kadang-kadang ada untuk mengkaji selepas dia tu RV. Bergerak balas, tapi tak semestinya. Jadi kena fikir betul-betul kat sini, ada 2 kan yang perlu kita highlight. Yang mana? Pertumbuhan bakteria. Okey, pertumbuhan bakteria 1. Lagi 1? Kesan cahaya. Cahaya. Jadi kat situ awak kena fikir sejenak. Yang mana MV, yang mana RV? Yang mana kita boleh ubah? Adakah pertumbuhan bakteria tu boleh kita ubah? Atau kita nak lihat? Nak lihat. Nak lihat kan? Okey, jadi yang nak lihat tu adalah RV, bergerak balas. Yang boleh kita ubah, cahaya. Ada cahaya atau tiada. Sebab nanti ada beberapa soalan, dia ubah kedudukan. Contohlah, menunjukkan satu eksperimen macam mana eksperimen mengkaji kesan cahaya. Tak boleh. Cikgu tak nampak contoh yang lain. Sebab ada setengah tu selepas perkataan mengkaji, dia boleh gunakan lepas ayat mengkaji tu. Okay, ada beberapa soalan selepas mengkaji, selepas itu adalah RV. Jadi awak jangan hafal macam tu. Jadi bila awak highlight, awak tengok kat situ, yang mana boleh ubah. Ini kita boleh ubah kan? Yang ni kita lihat. Jadi yang lihat itu adalah RV. Okay. Seterusnya, daripada gambar rajah. Daripada gambar rajah, awak tengok yang mana yang yang tak sama. Okey, tak perasan. Apa yang tak sama antara P dan Q? Selain daripada kesan cahaya tadi, ada lagi MV pada gambar rajah. Kotak hitam. Tak cukup. Kehadiran kotak. Kehadiran. Apa dia nama kehadiran ni? Parameter. Kehadiran kohak pula. Kotak hitam sebagai MV. Jadi ada 2 MV. Sama ada kesan cahaya ataupun kehadiran kotak hitam. Mana-mana satulah. Satu daripada ayat, satu lagi kita dapat daripada gambar rajah. Okey. Nampak tak betapa mudahnya awak nak dapat markah yang tepat. Yang jawapan yang tepat dalam soalan bahagian A. Okey. So ada tak ditanya bergerak malar. Soalan 1 tadi dia tanya malar kan? Biasanya dia tak tanyalah pada soalan kedua. Okey, kita terus kepada soalan gambar rajah. Table. Dekat table juga ada pemboleh ubah. Cikgu, so ni awak sentiasa ulang kaji macam ni jawab soalan-soalan past year, boleh download kat internet ataupun boleh beli buku past year. Gunakan teknik yang cikgu ajar untuk menjawab bahagian A, bahagian C. Pastikan tak hilang markah yang banyak. Tak hilang markah bahagian A, bahagian C, maka insyaAllah boleh skor. Tinggal bahagian B je kita nak hafal nanti. Nak hafal, nak banyakkan menghafal. Okey, jadi keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhatikan selepas 3 hari.
Jadi kat sini pun ada pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Yang mana satu manipulasi? 3 hari. 3 hari. Manipulasi dekat table. Tabung uji. Tabung uji. Okey, tabung uji. Okey, ini adalah cuma kalau jawab tabung uji saja tak berapa selamat. Dia sebenarnya tak boleh. Kebetulan pula sebab kita tengok contoh soalan ni kan. Jadi kalau jawab tabung uji tak jelas kan apa yang kita boleh ubah. Jadi tak sesuai. Rupanya ada beberapa soalan macam ni. Tapi kita boleh tengok dekat gambar dekat table ni RV. Keadaan bubur nutrien. Jadi ini RV yang kedua awak boleh guna. Yang pertama tadi mana? Yang pertama tadi pada soalan kan RV. Okey. Boleh? Sentiasa ulang-ulang soalan-soalan bahagian A ni bagi mahir dan pastikan dapat full mark. Okey, jadi condition of nutrient broth, keadaan bubur nutrien, kita lihat ini keruh, sedikit keruh. Okey, tapi still ada kekeruhan lah. Apa maksud dia kat situ? Yang mana, apa maksud keruh kat sini? Apa maksud keruh? Menunjukkan apa? Bakteria tumbuh. Maksudnya pertumbuhan bakteria. Kekeruhan tu mewakili pertumbuhan bakteria lah. Jadi yang mana yang paling baik pertumbuhannya? Q. Q. Ada Q, ada P. Macam mana nak exam ni? Mestilah yang paling keruh kan? Memang tak ada perkara yang paling. Tapi slide yang sedikit keruh tu maksudnya bakteria yang sikit. Jadi inilah yang banyak. Menandakan apa? Bakteria suka gelap ke terang? Gelap. So faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan tindak bakteria kan? Keadaan gelap. Dia tak suka cerah-cerah. Okey. Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama 3 hari. Yang telah disimpan dalam kotak hitam. Fokus kita adalah kotak hitam. Jangan jawab yang tak ada kotak hitam. Dia nak pemerhatian pada bubur nutrien dalam kotak hitam. Apa awak nak jawab? Mana hitam? P ke Q? P. Jadi apa pemerhatian dia? Cuba jawab. Jangan senyap. Yang laki tak ada bunyi suara pun. Laki, come on guys. Guys, mana laki ni? Apakah pemerhatian untuk tabung uji P? Pemerhatian, benda yang tengok dengan mata. Tak ada kat sini. Tak jelas lah. Bukan masalah mic rasanya. Apa tadi? Ulang balik. Keadaan bubur nutrien keruh. Keruh. Bagus. Alhamdulillah. Tepuk tangan. P. Pemerhatian dia dah ada. Ini dia keruh. Jadi antara kesilapan yang selalu pelajar buat, dia bagi tahu sebab. Iaitu pertumbuhan bakteria pada P banyak. Jadi salah. Yang pemerhatian benda yang nampak, iaitu keruh. So kat situ. Okay. Tak perlu panjang-panjang pun tak apa. Awak terus dia tanya bubur nutrien kan, awak jawab menjadi keruh pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu ulang pun keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Tapi ulang pun tak ada masalah. Jadi ini adalah jawapan yang pelajar yang cemerlang. So yang jawab tadi cemerlang lah. Yang awal-awal tadi juga tak dengar. Mungkin jawapan dia cemerlang juga. Okay. Ingat fokus kepada baca betul-betul soalan dia minta pada yang mana. Okay, ada soalan dia tak minta pada gambar rajah mana-mana, dia secara am nyatakan pemerhatian. Okay, kalau dia tanya macam tu je,
nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. So awak jawab, tabung uji P menjadi keruh manakala tabung uji Q sedikit keruh. Itu kalau dia tak minta secara spesifik. Cuma soalan ni dia spesifikkan dalam kotak hitam. Okay, nampak tu. Contoh jawapan salah. Kan? Salah lah, sedikit keruh tu yang Q. Okay. Inference. Okay, lagi jawapan. Inference. Kenapa awak jawab tadi P tadi keruh? Kenapa jadi keruh? Come on, jawab. Sebab apa keruh tadi? Menandakan apa? Pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria. Okey, kita tengok. Okey. So, awak jawab pertumbuhan bakteria saja tergantung kat situ. Kan ada dua kan? Ada dua kat sini keputusan. Keruh. Keruh. Dua-dua ni bakteria tu bertumbuh. Siapa yang banyak? Yang keruh ni banyak. Jadi awak jawab saja pertumbuhan bakteria tak dapat markah. So, kenapa yang tu banyak? Maka dia tumbuh dengan banyak sebab dia sukakan kegelapan. Jadi jawapan yang terbaik adalah bakteria memerlukan kawasan yang gelap untuk membiak dengan baik. Ataupun pertumbuhan bakteria sangat baik dalam keadaan gelap. So, nampak tadi jawapan awak tadi tak diterima. Tak dapat satu markah. Okay? So, soalan itu mengkehendaki awak menyatakan sebab keruh. Tadi kan? Bukan sedikit keruh tu. Dia minta inference. Bagi eksperimen ini. Okey, bagi eksperimen ini. Kalau diminta inference bagi soalan 2A, ini kan? Kalau diminta inference bagi soalan 2A, awak kena khususkan jawapan untuk ini. Keruh. Kenapa? Pertumbuhan bakteria baik dalam keadaan gelap. Cuma soalan B, dia tak minta yang mana-mana. Jadi, selain bakteria memerlukan kawasan yang gelap, awak boleh jawab yang sebaliknya. Ada tak contoh jawapan? Tak ada. Contoh jawapan sebaliknya macam mana? Okey, sebab keruh atau sedikit keruh. Ini jawapan yang keruh. Yang sedikit keruh, awak nak jawab apa? Bakteria tidak aktif pada kawasan gelap. Boleh ke? Okey, bukan gelap. Yang ni yang gelap. Baik. Bakteria tidak aktif dalam keadaan terang. Okey, maksudnya dua jawapan awak boleh terima. Boleh diterima sebab dia tanya inference bagi eksperimen ini. Maksudnya sama ada untuk keruh, sedikit keruh lah. Jawapan dua-dua diterima. Tapi andai kata soalan tu dia macam ni. State one inference, nyatakan satu inference bagi 2A. 2A apa tadi? 2A adalah ditanya pada yang keadaan hitam, maka keruh. Maka awak kena jawab bahagian yang keruh saja yang ni. Yang ni jawapan pertama. So soalan yang asalnya diminta secara am. Jadi jawapan boleh jadi dua. Jawapan pertama ni sebab kepada yang keruh. Jawapan kedua ni yang sedikit keruh ni, cikgu bulatkan. Okey, boleh faham tak? Contoh jawapan yang diberi dalam kupasan ni yang untuk keruh. Yang sedikit keruh yang cikgu buat ni. Bakteria tidak aktif dalam keadaan terang. Jadi dua-dua diterima. Boleh ada lagi nak masuk kat situ? Okey. Okey, boleh Okay. So, nampak masih ada lagi beberapa teknik menjawab yang kita perlu baikilah. Okey, C. Nyatakan pemulih ubah bagi eksperimen ini. Nombor 1 diminta pemulih ubah dimanipulasikan. Jadi kita dah dapat tadi kehadiran cahaya ataupun kehadiran apa tadi?
Kotak hitam. Bakteria. Hitam. Alright. Awak nampak bila kita dah cari awal-awal, awak tak payah fikir lain dah kan. Dah ada tadi. Okay, contoh jawapan sederhana. Apa masalah dia? Ada parameter. Parameter. Parameter bukan parameter suara. Sejarah tu nanti bercampur aduk pula kan. Tapi soalan tak tanyalah. Apakah parameter tak ada Okay, jadi itu adalah parameter yang perlu dia ada di hadapan. Bergerak balas tadi apa? Pertumbuhan bakteria. Okay. Okay, so ini pertumbuhan mikroorganisma ataupun bakteria satu. Keadaan bubur nutrien. So ada dua. Kita tengok balik tadi. Okay, jadi senang je. So dalam exam jangan tidur kan. Jangan blank. Doa betul-betul lah. Okay. Supaya awak dapat inilah hidayah tu. Bertenang jangan takut. Mana tadi? Okay, so ada dua RV cikgu cakap tadi kan. Yang pertama daripada soalan pertumbuhan bakteria ataupun mikroorganisma. Yang kedua dekat table condition keadaan bubur nutrien. Sebab itu dua-dua soalan tu, dua-dua jawapan tadi diterima. Keadaan bukan ini. Bergerak balas ini keadaan bubur nutrien ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Lagi sekali cikgu cakap, elakkan awak jawab lebih daripada satu, melainkan betul-betul 99.9% confident. Okey. Contoh jawapan salah. Apa masalah dia kat sini? Tanpa parameter juga. Alright. Ini yang cikgu suka ni dengar jawapan ni. Okay, ambil masa 1 minit. Tolong jawab. Tu nak dengar suara lelaki pula lah. Lelaki bersuara emas pula dalam kelas ni. Mesti 5G ni. Okay, 1 minit. Okay, catat mana-mana. Dan cikgu nak dengar jawapan. Tolong bagi jawapan. Okay. Ada 3 komponen cikgu ajar itu. Supaya awak dapat markah. 3 komponen. Okay, apakah komponen itu? Right. 1 minit lagi. Alright. Ada tak? Cuma nak dengar yang lelaki. Mana lelaki ni? Nak petik nama siapa yang ada kat sini. Okay. Amjad ada, Ashraf ada, Hanafiyah ada, Imal sampai 2. Kau tengok berapa handset ni Iman. Ada 2 nama dia. Farid ada, Syakir ada, Alif, Daniel Muhammad, Haris. Semua membisu ni. Ke semata-mata on untuk kehadiran saja? Jangan macam tu Dia nak dengar suara lelaki jawab pemboleh ubah manipulasi. Definisi secara operasi. Tolong. Jangan malukan kaum Adam. Come on. Malu. Imal. Daniel. Daniel. Betul lah. Daniel, adik ustaz. Tak ada jawapan ni. Okey, siapa ni? Syakir. Syakir. Kenapa macam nak nangis Syakir? Nangis tak dapat pergi sekolah ke? Okey, Syakir, kamu. Komponen pertama yang perlu ada, apa dia kat hadapan? Bakteria. Okey, so komponen pertama bakteria. Ini adalah komponen. Cikgu panggil komponen. Cikgu pandai-pandai je ni gunakan kaedah ni supaya awak faham 3 benda yang kena ada. Okey, sambung Syakir. Bakteria.
Bakteria ialah mikroorganisma yang Okey, tumbuh. Jap. Mikroorganisma. Dah silap eja dah. Organisma. So ini komponen yang kedua kan? Apa dia Ya, ni? betul. Parameter. Yang Tumbuh tumbuh dengan baik dengan baik dalam waktu gelap. dalam waktu gelap, dalam keadaan gelap. Dalam Mana ada waktu gelap, Syakir? Gelap, okey. Kau maksudnya ini tumbuh dengan baik dalam keadaan gelap, ini komponen ketiga lah, pemerhatian. Okey, tak apa. Terima kasih Syakir. Akhirnya ada suara jantan kat situ, lelaki. Okey. Ada yang setuju? Ladies, setuju tak jawapan Syakir? Setuju. Setuju. Kita tengok contoh. Bakteri ni pun salah ni. Bakteria ialah komponen pertama, sesuatu bahan. Okey. So ini tak berapa nak digalakkan. Sesuatu bahan. Dia main selamat ni. Nasib baik ada bahan. Kalau you buat sesuatu je salah. So ambil yang Syakir punya. Mikroorganisma yang ditunjukkan melalui keadaan bubur nutrien yang keruh. Okey, maksudnya macam mana kita nak tahu kat situ adanya bakteria? Ingat, yang komponen ketiga itu adalah pemerhatian. Okey, jadi kalau kita tengok pada pemerhatian dia kat situ, dua-dua keruh kan? Dua-dua adalah keruh. Keadaan bubur nutrien P keruh, Q pun keruh cuma sedikit. Jadi itu adalah bakteria tumbuh. Cuma jawapan Syakir tadi, sekejap, cikgu fikir sekejap Mana tadi? Muka surat apa tadi? Okey, ini. Okey, jawapan Syakir tadi, bakteria ialah mikroorganisma yang tumbuh dengan baik dalam keadaan gelap. Okey, kalau cikgu terima dengan baik dalam keadaan gelap. Maksudnya pemerhatian lah. Okey. So, contoh yang seterusnya yang diberi dalam sini lah. Yang ditunjukkan melalui keadaan bubur nutrien yang keruh. Maksudnya, yang tepat sepatutnya yang ni lah. Ini. Yang Syakir tu CPCP. CPCP sama ada nak terima ataupun tak terima. Kalau cikgu tengah baik hati, cikgu terimalah. Okey, jadi sebab bakteria tumbuh menyebabkan kekeruhan. Cuma yang keruh tu tumbuh dengan baik. Yang kurang keruh tak tumbuh dengan baik. Itu je dia punya tu. Okey. Bakteria. Komponen pertama, sesuatu benda yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Nampak pemerhatian dia Okey. Yang Syakir tadi cakap CPCP Okey, tapi cubaan yang baiklah. Dah memahami cara jawab. Okey, calon dapat menyatakan. Okey, cuma sini jangan ikut dia sesuatu bahas, sesuatu benda. Parameter bagi cantik sikit lah. Kalau bakteria kan mikroorganisma. Kalau kambing, ialah makhluk atau binatang. Macam tu. Kalau myv ialah kereta. Takkan sesuatu bahan kan? Tak best lah. Okey. Contoh jawapan salah. Bakteria adalah sesuatu. Satu dah ada. Ini tak ada. Yang ditunjukkan melalui keadaan bubur neutron. Ini pun tertinggal keadaan bubur neutron keruh. Kan? So ini jadi salah dah. Terus salah. Walaupun hampir-hampir lah dia ada susunan dia tu. Hampir-hampir menjawab dah. Okey. Okey, ada soalan? Ada jawapan lain? Definisi secara operasi? Awak nak tanya? Tak ada? Tak ada ke?